Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Mishahul Afrah, muka surat 20, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 20, baris yang ketiga daripada atas. Surat 20, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis, melainkan sedikit daripada darah dan nanah dan danor dan darah. Darah bagharis, darah. Jadi macam mana? Dal alif ra ha. Tak. Ke da ra alif ha. Da. Oh, macam mana? Saya ni salah je. Dan darah bagharis, kutu anjing, dan tahi lalat, dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir apabila jatuh ia di dalam suatu yang cair atau air yang sedikit. Dan bangkai tu kita bicara lain tu. Dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Bangkai ni apabila jatuh ia di dalam suatu yang cair, ma'i' dia panggil, atau air yang sedikit, atau pada suatu yang cair atau air sedikit. Apabila jatuh ia bangkai di dalam air yang sedikit. Suatu yang cair ni umpama minyak, tu umpama yalah, minyak ke, nira ke, atau sesuatu yang cair. Minyak lah kita kata kau. Atau air, ini air mutlak yang sedikit. Hak ni berkait dengan air. Hak bangkai tu, hak tu kena bicara asing. Kena berhenti di setakat dan tahi lalat. Kita ambil sebelah atas tu. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis, melainkan sedikit daripada darah. Tiada dimaafkan daripada ain najis. Tiada dimaafkan pada ain najis ni, tiada dimaafkan pada solat, pada sembahyang. Tiada maaf pada solat makna apa? Ini bukan maaf ni minta maaf macam hari raya ni. Bukan hak bermaaf-maafan ni. Tiada maaf di sini yakni pada solat.
Sebab bicara sekarang adalah berkaitan dengan ain najis. Ain najis ni pembicaraan pembicaraan berkaitan dengan solat. Tetapi najis ni sendiri ada pula berkaitan dengan air. Tapi sekarang ni kita bicara berkaitan dengan solat. Yang terdahulunya ain najis, apakah benda yang dihukumkan najis. Kemudian di bawah tu akan pergi kepada kaifiyah, cara menyucikan najis. Dua peringkat ni. Satunya nak kena barang najis. Dalam kita nak kena barang najis ni pun banyak yang kita ketinggalan. Barang tu najis ke, kotor ke. Najis itu kotor lah. Kotor tidak semestinya najis. Barang najis pasti kotor. Air kencing tak kotor? Pastilah kotor. Tapi banyak barang yang kotor tapi tidak najis. Tahi hidung, tahi telinga, bersih ke kotor? Kotor. Tapi najis ke tidak? Tidak. Mana kalau najis pasti kotor. Kotor tidak semestinya najis. Jadi sekarang ni tamanya nak kena barang najis. Nak kena barang najis tu lah. Hak dalam kitab ni cerita barang najis ni, berapa persen sebelum ni kita kenal? Berapa peratus kita kenal ni? Kenal hak ni najis. Ni dah najis ni kotor. Ada ni. Anak yang kedua pula, cara menyucikan najis. Sebab kita nak solat, kenal najis, kemudian cara menyucikan najis. Najis ada najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah, 3 bahagian. Kemudian tiga najis ni pula ada najis aini, ada najis hukmi. Karena kenal pula hak aini hak mana, hak hukmi hak mana. Tapi bagi orang yang tak pernah belajar, perkataan ni pun satu perkara dah. Tapi biasanya kalau bahagian najis itu mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah tu mungkinlah. Tapi aini dengan hukmi pula. Mana najis aini, mana najis hukmi. Macam mana nak menyucikan najis aini? Contoh banyaknya mutawassitah lah. Macam mana nak menyucikan najis ainiyah, mutawassitah. Macam mana nak menyucikan najis hukmiyah, mutawassitah. Mutawassitah banyaknya. Hak aini, hak hukmi, macam mana cara menyucikan najis. Ni fardu ain ke ni? Tambahan pula kalau orang kita ni bab najis ni orang perempuan yang cara. Asalnya tugas orang lelaki, tapi orang perempuan yang cara atas tolak ansur. Perempuan yang cara. Jadi suami wajib kena ajar ke isteri dia nak kenal najis, cara menyucikan najis. Wajib atas suami kena ajar. Sekarang ni dak dah. Bukan suami, bukan isteri, pembantu rumah, amah, bibi. Pada bibi, bibi Indonesia tu, ya cara hal najis. Anak kencing, bibi yang cara. Apa-apa najis pun bibi yang cara. Macam mana? Bibi tak ada ilmu dah nak kenal najis, nak tahu cara menyucikan najis. Sebab kita keluarga yang semayang bang tak tinggal. Kalau keluarga hak jenis tak semayang bang, tak kena jari isa, dia cakap tak kena jari isa, tak semayang bang hak tu najis daripada kepala pakai kaki pun tak apa, dia tak semayang pun. Kita keluarga orang semayang. Yang cara bab najis, menyucikan najis, pembantu rumah. Tuan rumah lah wajib kena ajar ke pembantu rumah tu.
macam mana cara nak menyucikan najis. Kena ajar ilmu agama pada rumah tu. Sebab dia dalam rumah kita, dia segala-gala. Kita ada, kita tak ada, dia ada dalam rumah tu. Mana dia lah. Kalau kira hak duduk rumah tu sebenar, dia. Tuan rumah, separuh hari je duduk. Tuan rumah hak duduk bayar rumah tu, duduk separuh hari je. Yang duduk sepenuh hari di rumah tu bibik dia duduk. Dialah tuan rumah yang sebenar. Jadi macam mana dengan kesucian rumah kita tu, pembantu rumah? Itu bab kesucian hak zahir. Kesucian hak makan minum pula. Hak zahir. Nak pastikan lantai tidak ada najis. Hak tu hak zahir, hak di tubuh kita, hak semayang. Hak zahir hak semayang lah maksud dia. Macam mana pula hak nak masuk dalam perut tu pula, hak nak makan. Macam mana cara dia nak basuh ayam ke, daging ke, ikan ke, macam mana cara nak buat? Akhirnya satu keluarga makan air tangan orang luar. Air tangan orang luar ni, orang luar yang kita makan air tangan dia, biarlah beragama. Biar beragama. Tapi tu ialah atas kehidupan. Tapi nak jadi susu molek, kena mujahadah lah. Ini kehidupan sekarang, tak boleh cakap lebih. Ini kehidupan orang sekarang. Tapi kena faham molek dapat ilmu agama ni. Tambahan pula kalau pembantu rumah, memanglah pembantu rumah tu dia bertanggungjawab tuan rumah. Sebab duduk dengan dia 24 jam. Kena ajar agama tu. Kena ajar agama. Kewajipan tu. Sebab dia sudah duduk bertanggungjawab kita. Duduk di rumah kita. Kita bagi dia makan minum, kita bagi gaji ke dia. Duduk dalam rumah kita. Kena ajar. Susah pula jadi dah. Ajar pandai hilang. Dia lari. Ada tuan rumah bagus, dia ajar ngaji Quran. Allah dia kata jahil sungguhlah, dia kata Quran dia ajar baca Quran. Pandai dah sikit, sedar hilang, lari ikut orang datang. Boleh dah ilmu ke dia Quran. Dan nak dia ajar tu Allah, tuan rumah nak faham tak, tuan rumah ni bukan guru Quran. Guru Quran dia ada cara mengajar Quran. Tuan rumah ni hanya pandai baca Quran. Dia tak pernah mengajar orang. Maka cara mengajar, dah biasa mengajar ni. Tapi dia ajar. Tu bertanggungjawab. Boleh ilmu, dah lari ikut orang datang. Pada ni. Cari yang lain pula. Jahil juga. Akhirnya, tak payah. Biarlah hidup sendirilah tu ni kata. Pada duduk bersama dengan orang jahil. Anak berilah pembantu rumah nak pergi sinar orang tua dia. Dah, orang luar. Kalau anak sendiri lain, orang luar. Jahil agama pula. Dia buat macam mana pun tak tahulah. Hak tu boleh pasang CCTV hak tu. Kalau ni bab kesucian. Yang pertama najis, kenal najis. Yang kedua cara menyucikan najis. Kemudian sebelum pergi pada cara menyucikan najis ni, dia nak bicara berkaitan dengan najis ni ada yang dimaafkan pada sembahyang. Makna asalnya tiada dimaafkan dari segala air najis. Mana apa ni? Kalau kena dalam kalau kita sembahyang dengan najis ni memanglah sembahyang. Kalau kita nak sedar dia ada daripada awal, contohnya tai cicak di tapak kaki, sembahyang tidak sah. Tak maaf sama sekali. Saya tak sedar. Tak maaf sama sekali. Sembahyang tidak sah. Batal tidak sah. Batal macam mana? Sembahyang molek-molek, sembahyang suci daripada najis, tiba-tiba cicak pergi berok atas tubuh kita. Batal sembahyang. Hak tadi tu daripada awal di tapak kaki ada tak cicak dah. Sedar lepas sembahyang, mana sembahyang tidak sah daripada awal.
Hak ni semayang molek, suci daripada najis. Tengah-tengah semayang, cicak pun berok atas tubuh. Tak lewat apa dah lah. Kalau cicak, kalau perempuan tak ada nak lewat apa dah. Kalau lelaki, kalau dia berok atas kopiah, kopiah lembek lah. Dia nak tolak biar jadi tak ambil. Kalau angkat kopiah batal juga sebab dia angkat. Payah juga ni kalau lelaki pun. Tapi ada sikit jalan lah. Kalau kopiah lembek lah kita kata. Kopiah lembek, ada kopiah lembek lah ni. Kopiah lembek tu lah di bandar gupa pun dah poket. Gitu. Kopiah lembek. Kopiah kerah ni nak letak mana? Dah poket. Kopiah lembek siapa bandar nak ngorak gupa lah. Gupa pun dah poket. Tu ni kopiah lembek. Orang kata tak ada kopiah lembek dah. Tu je kalau boleh nak tu pun payah juga. Mana biasanya batal semayang. Kenapa? Tidak dimaafkan. Melainkan ada pengecualian. Sebab tu nantilah dia di musyak berapa? Musyak 21 baru dibilang syarat semayang. Musyak 21. Musyak 21 dia di tengah tu kan. Babu syurutis salat. Babu syurutis salat. Ini bab pada menyatakan segala syarat sembahyang. Segala syarat untuk sah sembahyang. Bermula segala syarat sembahyang dahulu daripada masuk padanya. Syarat ni dahulu masuk sembahyang lah. Rukun tu dalam sembahyang. Syarat sebelum lagi. Ke macam mana sembahyang dulu pergi ambil sembahyang? Mana syarat ni didahulu daripada sembahyang. Mana syarat di sini datangkan 45 syarat. Syarat yang pertama, bahawa ada ia seseorang yang hendak sembahyang suci daripada hadas. Dan kita jadi 4 syarat je lah. Dan najis, dan daripada najis. Jadi suci daripada hadas dan najis diletak satu nombor lah kalau kita kira. Jadi ada 4 syarat. Semua kitab 5 syarat. Sebab suci daripada hadas nombor lain, suci daripada najis nombor lain. Jadi 5. Kitab ni dia 4. 4 ke 5 ke cara susun bilangan saja. Kalau macam nak kitab ni bahawa ada ia suci daripada hadas dan najis. Dia buat sekali. So kitab dah suci daripada hadas besar dan hadas kecil dia panjang. Barulah. Hal lain pula. Suci daripada najis. Dia buat nombor lain. Ni dia buat sekali. Bahawa ada ia seseorang suci daripada hadas dan najis. Cuba tengok di hujung dia tu. Dan najis yang tiada dimaafkan padanya pada najis daripada najis pada kainnya dan badannya dan tempatnya. Suci daripada hadas kita mau bicara ni, kita nak bicara najis. Dan najis, suci dan najis, cuba tengok, yang tiada dimaafkan daripada najis. Najis yang tiada dimaafkan. Faham oleh ayat ni? Najis yang tiada dimaafkan. Kalau gitu kok ada juga ke najis dimaafkan? Ni nak bicara ni. Melainkan sedikit, melainkan hari tu nak bicara ni, melainkan sedikit daripada darah. Itu contoh. Cuma mata tinggal. Nak mengajar pun susah jadi. Tinggal mata. Susah jadi. Dan kitab ni melainkan najis, melainkan betul. Dan daripada najis yang tiada dimaafkan daripada najis. Najis yang tiada dimaafkan. Dan najis yang tiada dimaafkan. Kalau dalam kitab Arab contoh Fathul Mu'in, taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin ghairi ma'fuwin anhu. Ada gitu. Suci badan dan pakaian dan tempat.
Itu syarat sah sembahyang. An-najisin ma'fuwin anhu, dan najis an-najisin ghairi ma'fuwin anhu, daripada najis yang tidak dimaafkan. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Maknanya ada najis, najis dimaafkan pada sembahyang. Makna kita dah susah bicara hak ni najis, hak ni najis, hak ni najis. Oh, dalam banyak-banyak najis itu ada juga najis, najis. Tapi dimaafkan pada sembahyang. Apa makna dimaafkan pada sembahyang? Kita sedar lepas sembahyang ada najis dia, ada najis dimaafkan. Tak payah ulang balik sembahyang. Ada ni. Ataupun najis yang dimaafkan ni kena dalam sembahyang. Oh, jangan berhenti. Contohnya tengah sembahyang darah hidung. Titik 2-3 titik darah hidung. Kena baju darah najis. 2-3 titik sedikit, teruskan sembahyang. Jangan berhenti. Sebab dimaafkan, kita akan bicara nanti. Sebelum sembahyang tengok ada najis. Ni najis ni. Tapi najis ni dimaafkan. Najis kena faham tak? Kena faham. Barang memang barang najis, tapi dimaafkan. Dia malah nak pergi basuh. Padahal pergi basuh lah benda najis. Malah nak keluar-keluar malah nak sembahyang juga dengan najis itu. Sah sembahyang dia. Kita. Mana ada najis yang dimaafkan. Contoh kita bicara najis dahulu. Bulu kucing memang najis. Sehelai pun najis yang tercabut daripada kucing, binatang yang daging tak boleh makan. Memang bulu kucing tu najis. Tetapi dimaafkan pada sembahyang jikalau sedikit. Maknanya dipakai sembahyang kita tu banyak bulu kucing. Kucing tidur atas riba kita. Tengok di kain sembahyang kita banyak bulu kucing. Kita pun kebah. Apa? Inilah kebah tau. Payah bahasa kebah ni. Kebah ni banyak-banyak kan. Kebah. Nak duduk kebah kot dulu, berabuk pun. Kebah tau. Allah, selipar tu masjid. Kena kebah dia orang ambil. Kaki puasa kebah je. Tu kaki mana? Kaki serban. Serban apa tak? Kaki kebah. Kebah mana pun kita pun ambil kain kita ada bulu kucing banyak Kita pun kebah. Okey. Kita tengok sembahyang. Allah, ada lagi tinggal 2-3 orang. Teruskan sembahyang. Najis kan? Memang najis, sorak pun najis. Tapi dimaafkan jikalau sedikit. Ada tu. Yang pertama kena tahu dulu bulu kucing tu bulu yang tercabut daripada kucing, binatang hidup. Tetapi daging kucing tak boleh nak makan. Maka bulu dia tu najis. Tak sama dengan bulu kambing, bulu arnab, bulu biri-biri. Tu kambing, arnab, biri itu binatang yang daging boleh makan. Bulu dia tu memang suci lepas daripada cabut tubuh pun. Bulu kucing najis. Tapi najis betul lah najis. Tapi dimaafkan jikalau sedikit. Itu contoh. Nanti dia akan bicara hak najis-najis tu. Cuma kita hak dalam kitab kita ni, hak sipir najis tu kena ingat lah. Hak sipir najis tu kena ingat. Tiap-tiap yang kalau dia jalan najis, melainkan mani apa semua tu kena ingat lah. Hak kita mengelepasnya tiap-tiap cairan yang memabukkan, hukumnya adalah najis. Hak sipir najis tu kena ingat. Hak sipir najis kena ingat. Hak juzuk binatang pula macam mana bicara dahulu. Kemudian darah najis sekiranya, melainkan hati, limpa, tu yang tak najis. Hak dah sebut dalam ni nya, hak najis laginya. Air bisa binatang, hukumnya adalah najis. Air bisa binatang tu, hak binatang yang air bisa tu sebagai pertahanan dia lah, hukumnya najis. Kemudian asap daripada barang najis, maka asap pun hukum najis. Mana dia bakar tahi lembu.
Bakar tai lembu ni awak baja ke? Orang dulu ni dia nak tenyamak tau. Asap dibakar tahi lembu, barang najis, maka asap pun hukumnya najis. Lekat bau di pakaian, bau sikit-sikit je ada, dimaafkan, tapi najis asap tu. Kalau banyak ada pakaian tu. Itu dia sipir najis. Asap daripada barang najis. Adapun asap bakar sapo itu benda suci yang bercampur dengan kotoran-kotoran. Lepas tu ada najis sikit-sedikit. Asap tu tak hukum najis. Hak bakar sapo, hak tu kebanyakannya benda yang suci yang bercampur dengan kotoran. Kemudian ada yang terkena najis. Tapi bukan bakar najis, bakar sampah. Asap sampah, asap hak lepas bakar sampah tak hukum najis. Dia bakar sampah, kita baru sidar kain baru sidar kain hak baru basuh ni. Maka asap tu menyebabkan baju kita yang basah tu, Allah, bau pelik. Dah dia bakar campur dengan ni, dengan tayar. Ada getah, umpama getah tayar kan. Kan asap dia tu kuat bau. Bau sungguh-sungguh di baju tu. Tidak dihukumkan najis. Tapi basuhlah, kita nak sembahyang macam mana bau busuk. Tapi bau busuk asap tak hukum najis. Yang hukum najis ni tadi, bakar tahi lembu. Tahu asap dia najis. Kena pakaian kita. Kita pun cium di pakaian kita ada bau sedikit-sedikit. Najis. Tetapi dimaafkan kalau bau sedikit. Dimaafkan. Pergi basuh jugalah. Pergi basuh semula lah. Sebab najis. Dia gini. Dia asap dengan semata-mata bau dia berbeza. Asap dengan kepanasan api dibawa air najis. Adapun bau semata-mata, contoh dalam almari itu lama tak buka, kita buka mula-mula tu, Allah, bau dia. Sebab apa? Bangkai cicak di dalam tu, bangkai tikus di dalam tu. Bangkai cicak cukup dah. Bangkai cicak busuk, kemudian almari tu lama tak buka. Bayangkan, buka almari tu, Allah, kita pun cium di pakaian kita almari tu, memang bau bangkai cicak. Tetap tidak dihukumkan najis. Sebab dia hanya datang daripada bau. Bau dia tidak bau air najis. Adapun asap najis, bakar tahi lembu. Asap ni mai daripada api. Api ada kekuatan yang akan bawa air najis. Bau dia tak bawa air najis, bau saja. Walaupun pakaian kita busuk, betul-betul busuk macam bangkai cicak, dihukumkan kotor, tidak dihukumkan najis. Tapi pergi basuhlah, atau kan nak pakai juga. Orang kata bawa apa ni? Tuang di mandi pakai baju bau bangkai cicak, tak pernah sabar. Tapi kita cerita hukum. Maknanya walaupun baju tu berbau, dia pelik sungguh-sungguh. Daripada mana? Daripada bau najis. Bau najis tidak akan menajiskan pakaian kita. Tapi kotor lah sebab dibusung. Tapi kalau bau daripada asap, bakar tahi lembu sungguh, bakar sampah, asap ni tak hukum najis. Tapi bau tu kotor pakaian kita, basuh semula lah. Tapi tak akan dinajis. Kalau kata contohnya hak asap daripada kita bakar sampah, ni betul-betul bakar najis. Apa lagi contoh bakar najis sungguh-sungguh? Dulu saya cerita bakar tak lembu je lah. Dia lekat di baju kita bau asap tak lembu, najis. Tapi bau sedikit saja, dimaafkan, boleh sembahyang. Dia gitu. Pandai ni. Jadi cerita bab najis, cerita bab najis. Darah najis, tu darah najis. Ni. Dimaafkan sedikit daripada darah. Batu kata kita belajar berapa peringkat. Dia dalam bab najis ni,
Dia ada najis yang memang tidak dimaafkan sama sekali. Umpama tahi air kencing, itu tidak maaf sama sekali. Umpama tahi cicak, tahi lalat dia akan bicara nanti, memang tidak dimaafkan. Dia gini, dia sebab di bawah tu dia pergi pula kepada dan bangkai yang tiada bagi darah mengalir jatuh ia di dalam suatu yang cair atau air sedikit. Hal ni pun dimaafkan. Dan bangkai ni atau pada kata sedikit daripada darah. Tapi hal ni dimaafkan pada air sahaja. Tadi dan tiada dimaafkan daripada air najis melainkan sedikit daripada darah. Sampai ke akhir. Di bawah tu pula dan bangkai, yakni dan tiada dimaafkan daripada segala air najis melainkan bangkai yang tiada baginya bagi bangkai darah yang mengalir. Umpama bangkai nyamuk, bangkai semut, itu bangkai binatang halus, tidak ada darah mengalir lah kita kira. Bangkai najis sekaliannya melainkan manusia, ikan dan belalang. Jadi bangkai binatang halus, bangkai yang tiada bagi darah mengalir ni kalau disebut bangkai binatang halus, dimaafkan. Tapi orang ni apabila jatuh ia di dalam sesuatu yang cair, bangkai nyamuk, bangkai semut jatuh ke dalam minyak, jatuh ke dalam nira, jatuh ke dalam gula contohnya, itu cairan, dimaafkan. Tapi ini berkait dengan suatu yang cair atau air yang sedikit, tak sampai 2 kolong. Adapun kalau berkait dengan sembahyang, sekarang dia sembahyang, dia pun katok nyamuk, lepas tu kena darah lah dipakai yang sembahyang kita, darah najis walaupun setitik. Tapi darah yang sedikit dimaafkan, teruskan sembahyang. Ada ni tengok semut, semut nyamuk tadi tu, bangkai tu jatuh dalam lipatan baju kita sembahyang, duduk atas riba kita, duduk dalam lipatan baju sembahyang kita. Maknanya kita sembahyang serta bangkai nyamuk, kita sembahyang serta darah nyamuk. Darah nyamuk sedikit dimaafkan, teruskan sembahyang. Tiba-tiba bukan darah nyamuk saja, kita sembahyang bersekali dengan bangkai nyamuk, bangkai binatang halus, bangkai najis sekaliannya melainkan manusia, ikan dan belalang.